Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha, Ustaz Ismail Batubara selaku pengarah Pusat Islam, asatizah daripada Kolej Universiti Islam Perlis. Ada beberapa muka yang saya biasa jumpa, kerana saya bukanlah orang yang asing di Perlis ni, sentiasa turun di Perlis untuk mesyuarat fatwa dan berprogram di sini, dan saya pun tidak pernah menjangka dan menduga akan datang ke sini sebagai rektor mengetuai satu institusi pendidikan yang bagi saya besarlah. Jadi ini hari kedua saya di sini. Banyak juga beberapa isu-isu yang perlu diselesaikan, idea-idea yang perlu digarap. Jadi saya mengharapkan agar semua staf dapat memberikan bantuan, sokongan dan juga doa kepada KUIPS, untuk KUIPS supaya terus maju ke hadapan. Baik. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhim minhu wa annal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Atau kama qala Rasulullah, yang bermaksud sesiapa yang mengakui, man syahida, sesiapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya dia dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa, dan bersaksi bahawasanya Isa Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah Allah yang Allah Ta'ala campakkan kepada Maryam, wa ruh minhu, dan juga ruh Isa adalah ruh daripada Allah, dan dia percaya jannah itu ataupun syurga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Azza wa Jal akan memasukkan dia ke dalam syurga walaupun apa amalan yang dia lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih daripada Ubadah ibn Samit. Bila Nabi kata sesiapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita tengok dalam dunia ni ada je sembahan-sembahan yang lain. Ada je manusia sembah benda lain, sembah berhala, kan? Bermacam-macam jenis. Tapi para ulama mengatakan la ilaha ma'budun bihaq, tidak ada selain dari, tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benar. Kerana ada orang lain sembah benda lain, dia sembah batu, duk sembah patung, duk sembah lambang.
Tapi sembahan itu tidak benar. Sembahan itu tidak benar. Saya pergi ke Colorado pada tahun 2018 ke 2019? 2018. Di Colorado ni dekat US lah. Saya pun tak nak pergi. First time dah pergi. Sejuk. Negatif 16 suhu. Bila pergi, dijemput untuk seminar. Dalam seminar tu ada orang tanya saya. Dia kata, "Ustaz, di Indonesia," dia kata, "saya mau bertanya. Bapak saya mau bertanya," dia kata. Saya ada seorang sahabat. Dia ni Kristian. Baik sungguh. Menepati masa, suka bantu orang. Dengan kawan pun dia selalu belanja makan dan sebagainya. Tapi dia Kristian. Kalau dia mati bagaimana? Saya kata, kalau dia mati di atas nama Kristian, pada akidah Islam, dia dalam neraka lah. Tapi ada satu orang lagi, orang Islam, dia kata, kalau dia jahat, khianat, kedekut, bakhil, rasuah, kalau dia mati, dia gimana? Saya kata, tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Insya' azabahu wa insya' afa anhu. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh azab dia. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia mati di atas tauhid dan dia melakukan maksiat kepada Allah, dia fasik, dia bukan kafir, dia tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Dia kata, di mana keadilan Tuhan? Satu orang yang baik, tapi sebab dia kufur, dia masuk dalam neraka. Satu orang yang jahat, tapi sebab ada tauhid dia akan akhirnya masuk juga ke dalam syurga Allah. Di mana keadilan Tuhan? Saya kata kat dia, apabila kita melihat isu, kita jangan lihat isu daripada satu sudut, ataupun jangan melihat sesuatu isu hanya daripada perspektif hamba. Kalau kita tengok daripada perspektif hamba, memang kita nampak macam tak adil. Sebab satu orang yang baik, tiba-tiba Allah Ta'ala campak masuk dalam neraka. Tak kira langsung amalan-amalan baik dia. Tapi kita kena tengok daripada perspektif agama. Daripada perspektif agama, daripada pandangan Tuhan. Daripada pandangan Tuhan macam mana? Adakah orang ni baik apabila dia melakukan syirik? Saya bagi satu contoh. Tuhan tak boleh disamakan dengan makhluk, tapi nak bagi faham. Satu orang hamba Allah masuk sebagai staff di Kuips. Kita lantik dia sebagai pegawai kat sini. Kita bagi dia job description, JD lah. Awak kena buat ni, awak kena buat ni, awak kena buat ni. Ni kemudahan yang awak akan dapat setiap bulan. Yang ni gaji yang awak akan dapat. Setuju? Dia kata setuju. Okey, cukup bulan lapor diri. Dia pun lapor dirilah sebagai pegawai kolej Universiti Islam Perlis. So pun kita bagi dia probation period lah. Kita bagi dia tempoh percubaan. Tengok dia ni okey ke tak? Bulan pertama kita tengok dia tak berapa mahir lah. Tapi tak apa, gaji jalan lagi. Bulan kedua pun dia tak berapa nak buat kerja dia, gaji jalan lagi. Tengok bulan ketiga pun tak buat kerja.
Gaji ambil. Bila kita selidik tengok, dia memang tak buat kerja dia. Dia pergi buat kerja lain. Kan? Dia pergi ke Maibs, dia buat kerja kat sana untuk percuma. Sebab dia kata sama je, Maib pun dengan Kuib kan sama. PS juga ujung dia. Perlis. Majlis Agama Islam pun buat kerja untuk agama juga. Kolej Universiti Islam pun buat kerja untuk agama juga. Jadi dia kata tak apalah, saya tolong di sana. Percuma. Semua benda dia buat kat sana. Kalau tanya pada orang Maib, dia ni bagus tak bagus? Bagus ya. Sebab dia buat kerja percuma, kita tak suruh. Dia offer diri, biar saya buat, biar saya buat, biar saya buat. Tapi kalau tanya dekat saya sebagai ketua kat sini, saya kata apa kat dia? Kalau orang tanya, apa pandangan awak pada staf baru ni? Saya akan kata apa? Saya akan kata teruk lah. Saya bayar gaji kat dia untuk buat kerja kat sini, bukan buat kerja kat tempat lain. Itu pada perspektif yang berbeza. Maksudnya kalau nak tanya, tanya pada majikan dia lah. Dia bagus ke tak bagus? Jangan pergi tanya pada orang lain yang tak ada kaitan dengan dia. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia. Allah Azza wa Jal memberikan pelbagai nikmat pada manusia. Yang kadang-kadang nikmat tu kita tak rasa pun, tapi ada. Semua dia bagi. Sebelum kita lahir dalam dunia, duduk dalam perut mak kita, duduk dalam rahim mak kita, kena bayar tak? Tak kena bayar kan? Tak pernah tanya pun, mak, berapa sewa sebulan? Duduk homestay kena bayar tau. 2 minggu saya duduk homestay, kena bayar. Duduk rumah sewa, kena bayar. Jaranglah orang bagi percuma kalau benda lama ni. Hidup dalam perut mak kita 9 bulan, tak pernah tanya sewa. Mak pun tak pernah terfikir nak tanya. Lepas ni dia tanya balik kena claim. Tak pernah tanya. Allah bagi macam-macam. Yang kadang-kadang kita tak nak fikir, bulu hidung yang kita cabut tu. Bulu hidung kita ni bagi manfaat. Dia halang habuk-habuk daripada masuk kan. Banyak masuk. Kita duk cabut bulu hidung tiap pagi. Cuba bayangkan kalau bulu hidung tu nak tumbuh sebiji, nak tumbuh selai 5 kupang. Dia charge. Agak-agak nak cabut tak? Berkiranya manusia ni kalau kena bayar, dia akan tengoklah. Toilet ni kan kalau pergi dekat apa, Loyat punya komplek kan, ada toilet yang masuk RM1, ada toilet yang masuk 5 kupang. Kita masuk mana? 5 kupang sebab dia kata bukan nak buat apa pun, nak kencing je kan. Ada, kalau ya ada kan yang masuk 5 kupang, masuk RM1. Tak silap saya dulu lah, zaman dulu. Lama dah tak pergi. Tapi nak bagi tahu, manusia berkira. Tapi bulu hidung Allah Ta'ala bagi free. Itu yang kita cabut tiap pagi tu. Dan kita tak rasa benda tu nikmat sebab dia tumbuh dalam keadaan kita pun tak sedar. Kita tidur mungkin dia tumbuh selai. Kadang-kadang kita rasa rimah pula, panjang pula bulu hidung aku ni. Allah bagi makan, Allah Ta'ala bagi pakai. Semua Tuhan bagi. Allah Ta'ala cuma minta iktiraf dia sebagai Tuhan. Sembah dia semata-mata. Jangan pergi sembah benda lain yang tak ada kaitan dengan kamu. Tiba-tiba ada satu golongan manusia, dia pergi cipta satu benda, dia pergi buat satu benda, dia sembah benda yang dia buat. Dia pergi lupa Allah yang memberikan segala-galanya pada dia. Zalim tak dia? Zalim lah. Sama lah macam bos yang kerja dekat Kuib ni, bila staff dia bagi gaji tapi pergi buat kerja kat tempat lain secara percuma.
bahkan Tuhan lebih dahsyat daripada itulah pemberian dia. Maka kezaliman yang dilakukan oleh orang yang melakukan syirik adalah satu kezaliman yang tidak akan diampunkan kalau dia mati di atas syirik. Sebab itulah kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh makhluk yang tak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Dah tak ada nilai, pergi sembah satu benda yang juga tak bernilai. Zalim, maka tak dapat layak. Tak layak lah. Tak layak untuk dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la syarikalah. Sebagai satu kekuatan lah, Islam ni berdiri di atas tauhid. Semua benda-benda yang boleh bawa pada syirik, Islam akan halang, akan sekat. Sebab tu dia tak benarkan kita ni buat patung, melainkan untuk budak-budak. Sebab dia boleh membawa kepada unsur syirik, pengagungan. Tak boleh solat menghadap ke kubur, tak boleh. Ada bezalah dalam kalangan ulama ni, kenapa larangan solat menghadap kubur ni. Ada yang kata sebab kubur tu dia ada najis dalam tu, sebab perut mayat ni. Tapi pendapat yang sahih disebabkan oleh kerana saddan li dzari'ati syirik, kerana nak menghalang jalan yang boleh membawa kepada syirik. Sebab kalau najis, perut Nabi tak najis kan? Nabi-nabi, para anbiya ni kan jasadnya Allah Ta'ala pelihara. Jadi tetap juga tak boleh salat menghadap ke kubur. Dan tidak ada pengecualian lah, kubur Nabi pun sama juga. Kerana apa? Untuk menghalang daripada berlakunya syirik. Diharamkan ataupun dilarang semua benda-benda yang boleh membawa ke arah itu. Dan dilarang juga benda-benda khurafat. La adwa wala tiyarata wala safara. Nabi SAW melarang benda-benda yang boleh bawa pada kepercayaan-kepercayaan karut, yang mendakwa seolah-olah sesuatu boleh memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Orang jahiliah dulu percaya. La adwa, Nabi larang benda, Nabi nafikan tidak ada sesuatu yang berjangkit melainkan dengan izin Allah. Dan benda tu betul dalam hidup saya. Ramai orang tak tahu, tapi saya nak bagi tahu jugalah. Ni live, sorry live, sorry. Ni live, nak bagi tahu kat saya kena COVID. Bukanlah sekarang. Saya tengok muka lain macam lah kan. Bukan sekarang, saya dah sihat dah sekarang ni. Bulan lepas saya dijemput pergi ke US, Los Angeles. Ada seminar. Balik tu demam. Tes positif. Saya pergi dengan, kami pergi bertiga lah. Saya, Dr. Abu Hafiz dengan isteri saya lah. So dalam flight tu saya duduk tengah-tengah. Isteri saya belah tingkap, Abu Hafiz belah sini. Duduk sebelah. Masa makan memang buka emas apa semua. Malam masa saya demam tu, tidur sebelah, isteri tidur sebelah. Kan? Selimut, satu selimut. Tapi dia tak kena. Saya kena. Abu Hafiz pun tak kena. Sampai ke sudah dia tak kena. Saya kata, bila saya dah positif tu, saya suruh dia test. Kalau positif, kita duduk sekali ya. Kalau negatif, kena keluar. Saya duduk dalam bilik. Test negatif. Saya kata keluar. Dia kata tak apalah duduk sini. Dah tak keluar. Anak kita ramai ni. Kalau saya mati, you jaga. Sebab masa tu dah fikir ICU je lah kan. Dah fikir ICU dah, mati aku ni kan. Sampai ke sudah dia negatif. Dia kan swab buat 3 kali. Sekali di US, sekali di KLIA, sekali lagi sebelum buka gelang kan. Negatif. Jangkitan tu ada, tapi kalau Allah Ta'ala tak izin dia berjangkit, dia tak berjangkit. Orang jahiliah mencari jangkitan tu berlaku dengan sendiri. Maka Nabi SAW menafikan benda tu. Saya pun tak tahu saya kena kat mana. Mungkin dalam flight kot. Tapi nak katanya, jangkitan tu berlaku dengan izin Allah. Maka sebab itu Nabi SAW tanya kan, man a'dal awal, siapa yang memberi jangkitan yang pertama?
So Allah Ta'ala berperanan dalam memberikan penyakit, menjangkitkan itu pun dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Wala tiyarah, tidak ada kepercayaan sial. Orang Arab suka tengok burung. Bila tengok burung terbang ke kiri, itu petanda tak baik, ke kanan petanda baik. Kepercayaan yang tidak cerdik yang dipercayai oleh orang Arab jahiliah, yang dibawa sampai ke hari ini. Sebahagian daripada kita pun sebahagian percaya, walaupun tak tengok burung lah, tapi ada kepercayaan yang sial ni. Sebab apa Nabi SAW nafikan benda ni? Sebab dia tak ada kaitan pun. Kerana yang memberi manfaat dan memberi mudarat itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan sebab benda tu, tapi sebab Allah nak memberikan kamu mudarat dan manfaat. Konsep tauhid itu perlu ada. Kalau jadi sesuatu apa pada kita, kita kena tahu Allah Ta'ala takdirkan benda ni. Bukan sebab pergi pakai baju sekian-sekian ke, tak, kerana Allah Ta'ala tentukan benda tu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya siapa yang bersaksi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena percaya dia adalah hamba Allah dan kita kena percaya dia adalah Rasulullah. Siapa yang percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Rasulullah, dia kafir. Siapa yang tak percaya Nabi Muhammad itu hamba Allah, dia percaya Nabi Muhammad ada ciri-ciri ketuhanan, boleh membawa kepada kufur. Seperti mana kufurnya golongan Kristian yang mendakwa Nabi Isa itu adalah Tuhan sembahan mereka. Waktu Nabi Muhammad SAW masa ditulis surat kepada Heraklius, pembesar Rom, dia kata apa? Min Muhammadin abdillahi wa rasulih, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab dia tulis kepada Heraklius yang beragama Nasrani. Siapa itu Nasrani? Yang menganggap Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka itu sebagai sembahan mereka. Jadi dua kalimah syahadah yang kita duk sebut tiap hari tu dalam tasyahud itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kita menetapkan tauhid untuk diri kita. Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Menafikan syirik. Bila kita kata Muhammad abduh, Muhammad hamba Allah, Muhammad ini bukan Tuhan, bukan sembahan kita, tetapi Muhammad adalah Rasul kita yang menyampaikan. Wa rasuluh, dan Muhammad ini adalah Rasul yang Allah Ta'ala hantar pada kita. So dalam dua kalimah syahadah, penetapan kepada tauhid, penafian kepada syirik, dan penafian kepada bid'ah. So bila kita kata Muhammad abduhu wa rasuluh, Rasul, so saya ambil agama daripada Nabi Muhammad. Saya bukan ambil agama daripada orang lain selain daripada Nabi Muhammad. Kerana siapa pun yang mengajar ajaran agama yang tidak bersumberkan kepada asal agama ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah membawa satu benda yang bukan daripada ajaran Islam, maka ia dianggap sebagai bid'ah. Kadang-kadang ada orang dia lagi buruk sikit lah dalam bab bid'ah ni, dia saja tak nak faham. Sampai kan kadang-kadang bila kita sebut perkataan bid'ah, dia macam marah pula, seolah-olah macam tak ada bid'ah tu. Kalau boleh dia nak padam hadis tentang bid'ah tu. Sampai dia terus kadang-kadang tulis buku pun dia tanya, ni bid'ah ni. Kita kata kadang-kadang kebebalan itu jarang ditunjukkan oleh orang dengan bangga, tapi ada manusia yang berbangga menunjukkan kebebalannya. Banyak benda dalam dunia ni orang malu nak tunjuk, tapi bebal orang-orang yang seperti ini dengan bangga ditunjuk.
saja buat beban. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan Isa juga adalah hamba Allah dan Rasul. Sebab apa Nabi sebut begini? Sebab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sejurus selepas syariat Nabi Allah Isa. So agama samawi yang terdekat sebelum daripada Islam ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Nabi Isa alaihi salam, orang yang pro, golongan yang pro kepada dia, akhirnya menjadikan dia sebagai Tuhan sembahan. Dan Islam tidak boleh kompromi benda ni. Sayang kepada manusia, sayang pada tokoh, jangan lebih-lebih. Inilah sebahagian yang telah menjadikan sebahagian daripada golongan sufi, bukan semua, tapi sebahagian daripada mereka yang mengangkat darjat wali kononnya lebih tinggi daripada martabat yang sepatutnya. Duk pergi seru. Pelik juga kan, kita seru Allah, sebab Allah yang faham pelbagai bahasa, kita duk pergi seru wali-wali, wali naubah lah. Pelik kita. Makin lama makin mengarut. Tapi tak apalah, saya kat boleh ni saya bebas sikit nak cakap kan. Kalau negeri lain tu ada masalah sikit lah. Tapi merepek sampai tara tu pun tak ada tindakan lagi dia ambil. Benda yang kita sebut kadang-kadang punya tak ada. Kita bukan kata kita tak ada kesalahan, ada kesalahan. Biasalah, silap tu manusia lah. Tapi nak kata benda sesat kita sebarkan secara sengaja tu, insya-Allah tak lah. Tapi dipusing, dipotong video saya seolah-olah tunjuk macam saya sesat, kufur, kafir. Tapi benda yang confirm khurafat, confirm, tak ambil tindakan. Sebab apa? Tak tahu. Mungkin takut di label Wahabi agaknya. Lepas ni senang, kita sebar satu benda yang belum pasti, siapa bantah? Hang Wahabi. Jadi aku betul. Sampai otoriti agama pun takut nak ambil tindakan. Ini benda yang pelik. Maka kita kena tanya balik diri, ya. Saya ni bertanggungjawab untuk jaga agama ke untuk jaga kedudukan? Sebab dikatakan adalah tindakan memang nak diambil oleh sebahagian, tapi ada jugalah tangan-tangan yang mengatakan tak perlu. Sebab takut ada puak-puak yang memberontak lah sebagainya. Kalau ada benda ni berlaku, ini adalah satu benda yang sangat-sangat menyedihkan. Agama menjadi alat sebahagian orang untuk menjaga reputasi dan nama masing-masing. Tak boleh ada. Sebab tu di KUIPS kita nak tekankan benda ni. Apa dia? Konsep tauhid, konsep berpegang kepada sunnah. Jadi sebab itu pensyarah di KUIPS, staf di KUIPS, kita kena tahu, kita bertugas di sini, kita nak lahirkan pencinta sunnah. Sehingga kita buat satu branding di institusi ini. Siapa yang sayang sunnah, nak faham sunnah, mari KUIPS. InsyaAllah kita bagi pemahaman yang betul terhadap Quran dan sunnah. Dalam kehidupan kita ni, ada manusia yang begitu ambil berat tentang bid'ah hasanah. Satu istilah yang memang kontroversi. Dan saya menerima ada konsep tu. Walaupun ada sebahagian ulama' yang tak terima. Tapi sebenarnya, kalau tuan-tuan tengok dalam pembentangan saya di YouTube ada, saya bentang di UIM satu paper. Sebenarnya istilah bid'ah hasanah ni satu istilah yang kita panggil apa? Khilaf lafzi. Khilaf pada lafaz. Kerana orang yang kata tak ada bid'ah hasanah, mereka menganggap bid'ah hasanah tu masalah mursalah. Yang kata ada, mereka bukan maksudkan bid'ah pada syarak, tapi bid'ah hanya pada bahasa. Cuma kalaulah satu orang dia tak terima bid'ah hasanah dalam hidup dia, tak pernah buat sekali pun bid'ah hasanah dalam hidup dia, ganggu tak akidah dia? Adakah dia akan dipersoalkan di akhir akhirat nanti? Kau ni dalam dunia, aku bagi kau umur 60 tahun, 70 tahun, kenapa kau tak buat bid'ah hasanah? Agak-agak Tuhan nak tanya macam tu. Tak terjejas satu pun. Katalah satu orang
hidup dalam dunia, tak pernah datang majlis maulid walaupun sekali, sebab dia anggap benda tu tak ada. Saya tahu benda tu khilaf, saya pergi ceramah maulid kalau sekadar hanya nak bagi ceramah, walaupun ada yang membantah, tak apa. Kerana masalah ni masalah kita ijtihad, kita berbeza. Adakah dia termasuk dalam masalah mursalah ataupun dalam bid'ah hasanah? Tak ada masalah. Ataupun bid'ah syar'iyah, tak ada masalah. Cuma kalau satu orang dia pegang benda tu bid'ah, dia kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, saya tak mau pergi. Walaupun dengan ceramah saya tak mau. Ganggu tak pada akidah dia? Tak ganggu apa. Kerana di zaman salafus salih yang awal tak sambut pun, dan akidah mereka akidah yang lebih baik daripada kita. Tapi ada segolongan manusia yang begitu beria nak bagi tahu kepada orang, benda ni boleh, benda ni boleh, sampai naik mimbar masjid nak cerita pasal sambutan maulid ni bid'ah hasanah. Tapi berapa ramai di antara kita yang nak mempertahankan sunnah? Kadang-kadang duk sebut pasal sunnah pun orang nak marah. Maka kita kena buat branding dekat Kuib ni. Siapa sayang sunnah, nak faham sunnah, nak jadi pejuang sunnah, mari Kuib. Insya-Allah. Kejap, ada kuliah. Kejap Kena faham sunnah. Siapa yang nak faham sunnah, siapa yang sayang sunnah, kena mari Kuib. Belajar di Kuibs, beri sokongan kepada Kuibs. InsyaAllah di sini pencinta sunnah itu dilahirkan. Kemudian Nabi SAW kata, percaya pada Isa itu sebagai hamba Allah lah. Kita orang Islam, kita kena percaya benda tu lah. Kita kena percaya benda tu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kita kena percaya juga lah Nabi Isa itu kalimah Allah yang Allah Ta'ala campak kepada Maryam. Ini bab majaz lah. Itlaqus sabab alal musabbab. Nabi menyebutkan sebab, tapi Nabi maksudkan musabbab. Maka Nabi Isa itu lahir terhasil daripada kalam Allah, kun fayakun. Maksud Nabi Isa itu lahir bukan disebabkan oleh proses yang biasa lah. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa juga ruh daripada Allah yang Allah Ta'ala cipta, bukan daripada proses yang biasa. Wa annal jannata haqq, dan siapa percaya syurga itu benar. Wa annan nar haqq, dan juga neraka itu benar. Orang Islam kena percaya benda ni. Ada pertimbangan syurga dan neraka. Sebab tu saya mengharapkan dalam kepimpinan saya di sini, kalau ada benda tak betul saya buat, tolong bagi tahu. Minta maaf Syekh, benda yang tak buat ni tak betul. Benda yang tak buat ni mungkar, kena bagi tahu. Kerana kita percaya kepada konsep syurga dan neraka. Tak semestinya bila saya datang sini sebagai rektor, saya betul dalam semua keadaan. Tak. Kadang-kadang kita perlukan juga pandangan yang berbeza dan teguran daripada sahabat-sahabat. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran menurunkan surah Abasa. Semua tahu kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan dia berpaling apabila datang kepadanya orang buta. Ibn Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Kejap dah 3 kali ni macam penting. Hello. Ya. 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 Okey. Ya. Ya. Kereta saya kan problem. Jadi bengkel telefon. Baik. Sorry. Kat mana kita tadi? Saya lupa dah. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Maksud bila buta, dia tak nampak lah. Dia nampak tak Nabi masa muka kat dia?
Dia tak nampak. Dia nampak tak Nabi berpaling kepada dia? Dia tak nampak. Patut boleh buat diam-diam di belakang sudahlah, dia bukan tahu pun. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran bagi tahu kat kita semua. Sampai dia pun tahu. Oh, Nabi masa muka, Nabi paling. Nabi masa muka dan berpaling tu, Nabi pun ada alasan yang valid sebenarnya. Tapi Allah Azza wa Jalla memberi teguran kerana benda yang Nabi SAW lakukan itu, sepatutnya Nabi jangan bermasa muka dan berpaling pada dia. Sebab dia datang memang dalam keadaan ikhlas, daripada Nabi nak pergi layan, entertain orang yang sombong. Nak bagi tahu kat kita, dalam dakwah ni kadang-kadang kena juga terima teguran juga. Nabi juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini, nak bagi tahu pada kita yang jadi pengikut ataupun pewaris Nabi ni, ada juga teguran yang kita kena terima. Ada juga nasihat yang kita kena terima. Dan kita bekerja ni tak ada benda lain yang kita nak melainkan kita mengharapkan Allah mengganjarkan kita dengan syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Jadi sebab itu saya mengharapkan semua staf KUIPS, kaki tangan KUIPS, kalian adalah tulang belakang untuk institusi ini. Tak ada kalian, maka tak adalah KUIPS. Tak ada pensyarah, tak ada pegawai, tak ada staf, maka tak adalah KUIPS. Saya seorang-seorang kat sini, saya tak boleh buat apa. Maka kita mengharapkan pertimbangan untuk bekerja, untuk bertugas, jadikan syurga dan neraka itu sebagai matlamat untuk kita bekerja dengan terus cemerlang. Berikan khidmat yang terbaik. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu pada saya. Sebab ada juga 2-3 orang datang mengadu, kan, bagi tahu ini masalah. Insya-Allah selagi mana saya ada di sini dan kita ada kemampuan untuk selesaikan, kita akan selesaikan sesegera mungkinlah. Kalau ambil masa, kita ambil masa. Insya-Allah kita akan selesaikan. Kerana bekerja di sini, kita kena anggap ia sebagai salah satu daripada ibadah kita. Kan? Allah Ta'ala letakkan kita di medan pendidikan. Medan pendidikan ni satu medan yang bukan semua orang dapat. Mengajar orang satu benda yang baik, selagi mana ia diamalkan dan diajar kepada generasi berikutnya, maka selagi itulah kita akan mendapat pahala. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan akan berterusan. Kan? Insya-Allah kita akan cuba bangunkan brand KUIP ni. Kita akan jadikan KUIP ni visible, dikenali. Kan? Kita cubalah. Saya pun sebenarnya gayat juga ni. Kan? Gayat jugalah. Saya di UPSI jadi ketua jabatan. Ketua jabatan ni kira macam hierarki yang paling rendah sekali. Kan? Naib Chancellor, timbalan Naib Chancellor, dekan, timbalan dekan, ketua jabatan. Bawah ketua jabatan, pensyarah-pensyarah. So arahan tu kalau turun daripada atas sampai ke bawah, saya lah kena buat. Kalau pensyarah tak nak buat, saya kena kejar lah. Yang kena maki hamun pun ketua jabatan lah. Tiba-tiba daripada ketua jabatan, dia naik berapa anak tangga tu, kan? Satu lompatan yang tinggi sangat lah, yang besar sangat. Tapi oleh kerana Datuk Pengurusi pujuk, dia kata marilah ke Perlis, 3 tahun tu pujuk. Disebutkan saya 3 tahun dah. Tapi Alhamdulillah, Datuk Rektor yang lepas, saya kata masa Datuk Pengurusi ALP, Ahli Lembaga Pengarahan, Datuk Mufti kita, dia call, dia kata mari. Saya kata nanti dulu, bagi saya establish kat UPSI dulu, bagi sah jawatan dulu. Dia kata okey. Dia dapat Datuk Rektor yang lama, Datuk Rektor Dr. Radhi lah, Datuk Dr. Radhi. So Datuk Dr. Radhi 3 tahun kan. Alhamdulillah, dia 3 tahun di sini, nampak dah, orang nampak dah KUIPS. Jadi kali ni bila Datuk Dr. Radhi tak sihat, dia kata dia tak larat. Saya pun tengok dia tak larat. Baru ni minggu lepas saya jumpa dia untuk nota serah tugas. Dia pun memang uzur,
dia pun sampai cari kursi nak duduk kan. Saya nampak dia memang tak sihat. Kita doakan dia supaya dia terus berkhidmat untuk umat. Memang kerusi rektor ni macam-macam benda kena fikir. Saya pun takjub jugalah macam mana dia boleh bertahan 3 tahun kan. Macam-macam benda kena fikir, macam-macam paper duk masuk atas meja, saya kena baca satu-satu. Jadi ini satu benda yang baru bagi saya, dan saya mengharapkan sokongan dan doa daripada semua staf KOIP yang ada pada yang berada pada masa ini, untuk kita sama-sama bangunkan. Kita kena sayang KOIP baru kita boleh bekerja. Dan mungkin ada yang kata, saya kalau dapat tempat lain Ustaz, saya nak lari. Saya tahu, kerana mungkin sebelum ini KOIP tidak memberikan sesuatu, maka kita pun nak lari lah. InsyaAllah we try to give you something. Kita bagi nanti insyaAllah appreciation, kita bagi penghargaan supaya ada rasa sayang pada KOIP. Sebab saya daripada UPSI, ada orang kata padan muka kena buang daripada UPSI. Mana ada saya kena buang? Jangan buat fitnah. Ahli sunnah tak buat benda ni. Saya tak kena buang, saya hanya dipinjamkan 3 tahun saja. Nanti saya balik lah. Kalau tak sambung, saya balik. Kalau sambung, kena hadaplah muka ni lagi lama lagi. Saya dipinjamkan, saya dipinjamkan selama 3 tahun. Nanti saya akan baliklah ke sana. Saya di UPSI, hari terakhir saya bertugas, sebelum saya cuti 2 minggu untuk uruskan rumah di sini. Hari terakhir tu dia orang tahu, sebab Khamis malam tu saya bagi tahu, saya kata esok hari terakhir saya bertugas di UPSI sebelum saya ambil cuti. Jadi bila dia orang tahu, dia orang buatlah majlis macam perpisahan. Ad hoc lah. Saya kata tak ramai ni, mungkin 3-4 orang je turun, tapi alhamdulillah ramai turun. So masing-masing bagi ucapan. Saya menangis tu. Saya menangis, saya tak boleh cakap. Tak apalah menangis, tak ada masalah. Menangis ni ada kan kata, beras kita beli Ustaz, jangan nangis. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Lelaki yang duk sorang-sorang zikir pada Allah sendiri-sendiri dan matanya mengalirkan air mata. Maksudnya mengalirkan air mata ni tak menafikan pun sifat kelelakian tu kan? Tapi kenapa saya nangis? Sebab ada rasa sayang pada institusi, sayang pada universiti. Kenapa? Kerana kita rasa kita dihargai oleh mereka. Apa yang kita nak buat, mereka support. InsyaAllah nanti dalam bulan depan saya akan buat satu majlis. Kita akan tengok apa yang pensyarah sini boleh buat. Saya akan bantu insyaAllah. Kita akan cuba, saya akan bagi tahu gagasan, idea saya. Pensyarah-pensyarah di sini jangan susah hati. Kita akan bantu. Saya akan cuba buat macam mana saya buat di UPSI. InsyaAllah kita akan bagi KOIP ni visible. Sebab pensyarah ni jantung untuk universiti. Kalau pensyarah tak happy, student pun tak happy, maka universiti tak boleh bangun lah. Kan? Pentadbir ni tak akan ada kalau pensyarah tak ada, kalau student tak ada. Jadi pentadbir kena jadi support system, kena jadi orang kata apa, pembantu, memudahkan urusan pensyarah. Kalau ini dapat kita buat, insya-Allah. Kita tak mau the other way around. Kita tak mau pensyarah pula kena support pentadbir. Tak betul. Pentadbir kena support pensyarah. Itulah yang sebenarnya. Tapi pensyarah kena give something lah. Kena capai KPI. InsyaAllah saya pun semalam ada meeting dengan Exco. Kita tengok go through one by one. Saya pun nak tengok KPI. Apa yang dah ditetapkan untuk pensyarah. Dan kita akan cuba untuk bantu semampu mungkin. Supaya pensyarah kita boleh perform. Boleh terkenal. Kita tak maulah ada. Bila sebut pencinta sunnah, golongan sunnah, nama Dr. Mazhar, nama Rora. Mazhar, Rora. Kita mau orang lain. Kita mau daripada KOIP ni mungkin 10 orang akan terbit. Lepas ni ada nama-nama lain insya-Allah yang akan ke depan. Kita bertarung idea, kita berikan pemikiran selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut acuan KOIP insya-Allah. Jadi
Cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Saya tadi sejam dah cakap, ni lagi sejam, jadi cukuplah. Lepas ni nak rehat kejap, nak sambung kerja-kerja pentadbiran. InsyaAllah. Ada soalan? Saya lupa hujung hadis tu, Nabi kata adkhalallahul jannah, adkhalahullahul jannah, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga ala ma kana minal amal, walaupun dia buat apa saja. Maksudnya selagi mana dia memegang tauhid, lawan syirik, berpegang di atas sunnah, menjauhi bid'ah-bid'ah syar'iyah, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga walaupun dia buat apa saja. Mungkin dia jahat, Allah Ta'ala mungkin ampunkan dia, ataupun Allah Ta'ala azab dia, tapi akhirnya Allah Ta'ala akan masukkan dia juga ke dalam syurga, yakni Allah Ta'ala akan haramkan dia untuk kekal berada di dalam neraka. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak Ustaz Ismail atas jemputan. InsyaAllah terus bekerja. Pusat Islam nanti kita akan collaborate banyak untuk program-program KUIPS untuk visibility, insya-Allah. Jadi saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.